Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang pendengar yang di luar sana, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana rezeki yang diberikan kepada kita, rezeki kesihatan, kelapangan masa dan yang lain-lain, dan kita menjadi insan yang bersyukur. Kama qala Allah Taala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah. Baik. Pada hari ini kita akan sambung baca sikit yang mana akhlak-akhlak para salaf. Bagaimana akhlak sunnah dia ahli sunnah wal jamaah yang kita ambil kemarin tentang tawaduknya mereka, menghindari pada riya, banyak sedekah, kemudian mereka ini mempelajari ataupun mengambil tahu tentang talbisnya syaitan, jalan-jalan sesatnya syaitan, menyesatkan umat. Mereka mengambil tahu bagaimana syaitan ini menyesatkan manusia dan sebagainya. Baik. Pada hari ini disebutkan mereka disebutkan di antaranya sifat-sifat dan akhlak-akhlak salafus salih. Mereka banyak memaafkan terhadap semua orang yang menyakiti mereka dengan memukul, mengambil harta, mengusik kehormatan ataupun sejenisnya. Di sini mereka disifati dengan banyak memaafkan saudara-saudara yang mana mereka melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Mereka memaafkan. Bukan senang tuan-tuan untuk memaafkan manusia yang mana telah menyakiti kita. Itu bukan senang. Kemudian memuliakan tetamu dan berkhidmat kepadanya dengan diri mereka sendiri kecuali kerana uzur syar'i. Kemudian mereka tidak memandang bahawa mereka merasa cukup memberi makan, berkhidmat kepadanya dengan bermukim di sisi mereka dan berbaik sangka padanya serta memenuhi undangan saudara-saudara mereka kecuali orang-orang yang makanannya haram atau khusus mengundang orang-orang kaya, bukan untuk orang miskin, atau di tempat walimah tersebut terdapat satu kemaksiatan. Mereka memuliakan tamu, menghadiri apabila diundang. Ini ceritakan mengenai haqqul muslim al muslim khamsah. Hak muslim atas muslim 5 perkara. Di antaranya apabila seseorang muslim bersin, dia kata alhamdulillah, kemudian dia kata yarhamkallah, kita kena jawab balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu antaranya. Disebutkan di antara 5 hak muslim kata muslim, yang antaranya iaitu apabila diundang, maka wajib kita datang. Itu hak muslim. Kecuali ada uzur, ada syar'i. Contoh tempat yang tepi tu orang jemput orang kaya-kaya saja, ataupun di situ dijemput ada penuh dengan kemaksiatan, kita pun tak pi. Maka diberi uzur. Kemudian di antara sifat mereka, mereka beradab terhadap anak kecil, terlebih terhadap orang dewasa, serta terhadap orang lain. Lebih-lebih lagi kerabat mereka dan terhadap orang bodoh. Terlebih-lebih orang alim. Nak cerita kata adab mereka kepada orang. Kata peri kemanusiaan, orang kata manusia. Sebab tu kita ada satu kaedah yang mana kita dengan orang Islam kita ada hak dia. Hak kita dengan orang Islam menghormati, saling menghormati. Tak boleh jatuh dia. Jaga maruah dia. Lindungi dia daripada melakukan dizalimi kepada. Kita lindungi dia daripada orang melakukan kezaliman kepadanya dia. Kemudian kita jaga darah dia. Haram darah orang Islam. Haram. Tak boleh kita tumpahkan darah dia. Sama macam situasi kita sekarang. Yang mana satu orang pelarian nak lari masuk Malaysia, wajib kita pertahankan. Kenapa? Dia Islam. Buruknya dia, na'am. La syak wala raib. Tidak ada keraguan baginya. Buruknya mereka, kenapa? Sifat mereka. Tetapi dia Islam. Kalau dia balik sana dia kena dibunuh, wajib kita mempertahankan dia. Walaupun perangai dia buruk tu nombor 2. Tapi ukhuwah kita di atas apa?
Allah dan Rasul. Sebab tu katakan kita ni Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama, kiblat kita sama, solat kita pun sama. Banyak kesamaan. Di atas itulah kita menjaga ukhuwah. Dan diceritakan bila dengan Muslim kita ada hak sesama Muslim. Kemudian kita ada hak sesama manusia. Walaupun dia bukan Muslim, non-Muslim. Tak boleh kita menzalimi dia. Ini hak-hak masing-masing. Hak kemanusiaan. Kemudian mereka beradab terhadap anak kecil. Dengan anak-anak kecil, tambah-tambah lagi orang tua. Kemudian serta orang lain. Kemudian lebih baik dengan mereka beradab dengan kerabat mereka, adik-beradik mereka, mak ayah mereka, anak-anak, abang-abang, saudara dan mak menakan, pak menakan dan lain-lain. Kerabat mereka. Dan terhadap orang bodoh. Orang bodoh pun mereka jaga adab tau. Lagi-lagi orang alim. Bukan bermaksud bila orang bodoh ni, orang jahil, kita hina dia. Bukan bermaksud kita tidak boleh, kita boleh dibenarkan untuk berkurang ajak dengan dia. Tak, tidak boleh. Ini antara akhlak orang salaf yang mana mereka disifati dengan mana mereka beradab dengan manusia, imma dia Islam, wa imma dia bukan Islam. Kalau dia Islam, imma dia muda ataupun tua. Tambah-tambah lagi kerabat dia. Imma orang tu pandai, wa imma orang tu tidak pandai. Kemudian disebutkan juga mendamaikan perselisihan, kerana ini termasuk salah satu kebajikan yang terbaik. Fa aslihu bainahuma. Serta mendamaikan perselisihan itu dapat merusak strategi dan tujuan syaitan, iaitu mengadakan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin serta merusak kesatuan mereka. Okey. Pertama di sini disebut orang salaf, mereka ni mendamaikan di antara orang Islam yang lain. Ada peperangan, ada perkelahian, ada selisih faham, mereka mendamaikan di antara mereka. Fa aslihu bainahuma. Mereka damaikan di antara mereka berdua. Kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ni dia ada banyak kelompok. Ada orang-orang Kufah, ada Basrah, ada macam-macam. Ada yang Parsi, ada yang Rom. Masing-masing ada puak masing-masing. Tetapi mereka Muslim di atas satu ikatan. Ikatan mana? Ikatan di atas ikatan atas ikatan agama. Yang mana mereka menyembah Allah yang satu. Beriman kepada Al-Quran. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Meninggalkan kesyirikan, memerangi benda-benda yang maksiat, memerangi perkara-perkara yang syirik, kufur dan sebagainya. Itulah ikatan mereka. Kemudian kita tambah kita petik sikit, saya nak kait sikit dengan zaman kita sekarang. Kita di Malaysia yang mana ada isu sekarang ni isu Rohingya. Mereka datang ke Malaysia untuk mendapat perlindungan. Mereka di sana dizalimi. Datang sini untuk minta perlindungan. Maka wajib ke atas kita untuk melindungi dia. Kalau ada keburukan, akhlak dia kurang baik, dia buat sebagai sekian, kita tak suka, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak halau dia suruh balik ke negara dia, haram. Ini haram. Lebih kurang kita macam rejim Yahudi dan orang-orang yang bunuh orang Islam. Kita menyerah orang Islam untuk dibunuh. Ini haram. Ini haram. Kemudian bila berlaku perselisihan, kita tuan-tuan, ni bulan puasa. Dalam masa yang sama kita di dalam ditimpa musibah, bala. Di dalam musibah ni datang bulan Ramadan. Musibah lagi. Ada yang tak boleh solat tarawih, tak boleh balik kampung. Ini musibah. Di dalam musibah ni Allah uji lagi. Yang mana ujian itu ada berlaku isu sekian, isu ni sekian, perkauman dan sebagainya. Kita pun menghadapi musibah itu dengan apa? Ima dengan iman, ima dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, celaan, hinaan dan sebagainya, kita akan keluar daripada musibah ini dengan penuh kerugian dan kehinaan di mata Allah SWT. Tetapi kalau kita menghadapi musibah ni, menghadapi PKP, tak boleh bergerak, dengan iman. Kita isi dengan takwa, isi dengan solat, ibadah, Quran dan sebagainya. Kemudian datang Ramadan, tak boleh pergi masjid, tak boleh balik kampung, tak boleh buka puasa dengan mak ayah. Kita buat kebaikan di mana kita ambil peluang ni untuk bina iman kita. Datang isu perkauman, kita menghadapi dengan kesabaran. Kita bagi nasihat dan sebagainya. Tak ada celaan, tak ada hina, tak ada api perkauman, tak ada batu api bagi belagar kawan ni, petik kawan ni, bubuh langgak, buat pula NGO dan sebagainya. Ini semua daripada syaitan.
maka disebutkan mereka itu mendamaikan di antara mereka. Khalas, kita yang mengaji, yang menuntut ilmu, jauhilah perpecahan. Jauhi perpecahan. Kita damaikan di antara orang Islam. Berlaku sisi faham perkauman dan sebagainya. Kita yang ada ilmu, jangan kita sama-sama pergi kata kawan tu, kawan ni pergi kata kawan tu. Jangan. Kalau kita sama-sama join dengan orang-orang yang jahil, kita orang pun orang jahil. Kita apa tugas kita? Orang yang ada ilmu, orang yang mengetahui antaranya adab orang-orang salaf, ahli sunnah, itu mendamaikan di antara muslimin. Sekarang kita berlaku persisihan faham di Malaysia dan sebagainya, kita damaikan. Jangan kita pergi tambah lagi api. Taib. Kemudian melarang kedengkian, kerana kedengkian menyebabkan permusuhan dan kebencian, melemahkan iman dan mencintai dunia. Berikuti dengan segala isinya tanpa tujuan syar'i. Taib. Mereka ni senang kata orang salaf ni, mereka lebih pada mengelak ataupun menjauhi sifat-sifat hasad dengki, tahu. Kerana kedengkian itu, sifat hasad itu menyebabkan permusuhan dan kebencian. Kadang-kadang hasad ni dia tak perlu habaq pun. Dengan perbuatan kita nampak kata dia tu hasad. Contoh, nampak orang buat baik, dia tak boleh tengok. Sebab apa? Dia tak boleh buat macam kawan tu. Dia pun tembak kawan tu. Sebab tak puas hati. Itu antaranya. Tengok orang meniaga laku sikit, dia pun pergi kata kawan ni pakai pelari. Pakai pelari, jumpa Tok Bomoh lah. Tengok kawan tu maju sikit, dia pun pergi ambil serbuk pergi tabak, pergi kedai tu. Dia kata pasal biar customer dia atau pelanggan dia lari pada dia, tak mau kat dia. Kerana apa? Hasad. Tak boleh tengok sikit orang maju, kita pun hasad. Sepatutnya bila kita tengok orang Islam maju, kaya, alhamdulillah. Kenapa? Kerana dia akan bantu kita. Tapi kalau dia makin maju, makin jauh dengan Tuhan, makin dia maju, makin kufur dengan Tuhan, makin maju, makin sombong dengan Tuhan, kita tinggalkan dia, kita tak payah seronok dengan dia. Bahkan kita minta semoga Allah bagi dia hidayah dan taufik. Kerana sifat hasad ni satu penyakitlah hati, tuan-tuan. Penyakitlah hati. Hati kita, tuan-tuan, hati kita yang mana dia segumpal daging, yang pada asalnya penuh dengan penyakit. Kita nak bersih penyakit dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Nak tahu Al-Quran dengan Sunnah dengan ilmu. Bukan senang. Semua orang hati dia ada penyakit. Tambah kita ni, tuan. Yang mana orang yang di atas meja ni pun ada penyakit di hati dia. Semua orang ada penyakit di hati. Tapi ada orang dia tak sedar kata hati dia penuh dengan penyakit. Tak tahu kata hati dia tu ada sakit. Ada orang dia tahu hati dia ada sakit tapi tak tahu cara nak berubat. Macam mana nak berubat hati penyakit ni. Ada orang dia tahu kata dia penyakit dan dia tahu cara berubat tapi dia tak mau ubat lagi. Dia nak pergi ada penyakit dulu. Ada orang dia hati dia ada penyakit dan dia tahu cara nak berubat dan dia berubat. Alhamdulillah. Sebab tu bila sebut hati penyakit bukan berubat serupa, suruh pergi cari jampi lah, suruh pergi cari tangkai. Tak. Hati kita berpenyakit, kita berubat dengan mana? Dengan kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kalau kita perhati balik orang dalam penjara. Orang yang dalam penjara ada yang khatam Al-Quran. Kalau mereka di luar, mereka menjadi manusia yang mana merosakkan harta benda, menyebabkan kerosakan di muka bumi ini. Bila di penjara, mereka dekat dengan Tuhan. Mereka khatam Al-Quran. Kenapa? Mereka nak cuba dekatkan, nak cuba tenangkan jiwa dia. Pernah tengok satu orang, dia kaya. Harta benda pun ada. Anak ramai, bini ramai. Kenderaan pun banyak. Duit pun banyak, rumah pun banyak. Mewah. Kira orang kata tu hebat. Tapi dia tak pernah senang. Sebab apa? Hati penuh dengan penyakit. Kita, kalau kita tengok satu orang Islam, kaya, maju, tapi kita rasa macam, awak dia tau. Kita tak puas hati. Ini satu penyakit. Bila timbul benda ni, kita kena tinggalkan. Kita tinggalkan. Tak boleh kita biarkan. Kalau kita ikut juga, kita bersama syaitan. Kalau kita ikut juga, kita bersama syaitan. Dan disebutkan dalam banyak-banyak dosa paling tak berfaedah langsung hasad lah. Kalau orang minum arak, dapat juga nikmat dia. Nikmat apa? Mabuk.
dapatlah rasa tu yang hak dia nak tu. Contohnya lagi, orang mencuri, dapat juga benda yang dia curi tu. Kalau dia curi duit 1 juta, dapat 1 juta tu. Walaupun haram tetapi dia dapat juga benda yang dia nak. Ataupun dia melakukan contohnya apa lagi yang benda yang haram. Main judi, berzina, dapat apa yang dia nak. Tapi kalau orang hasad, belum tentu. Dia tak suka kawan tu, dia hasad dekat kawan tu. Ish, awak je kaya. Dia boleh tak kekayaan dia main kat dia? Tak boleh pun. Adakah dia hasad dengan hasad dia tu, orang tu jadi miskin balik? Tak pun. Jadi dia sakit hati seorang dia, maka boleh dosa free. Apa pun tak boleh. Boleh hak dunia pun tak boleh. Akhirat boleh dosa pun lagi ada. Bahkan kita ni melakukan dosa yang mana tak ada apa pun keuntungan. Bukan bermaksud ada keuntungan tu kita boleh buat keuntungan yang lain. Bukan maksudnya kalau ada untung kita boleh buat. No. Tapi nak cerita dosa yang paling tak ada untung, hasad. Sebab tu jadi ada orang kata orang Melayu ni banyak hasad. Sebenarnya bagi saya taklah banyak. Sebab apa? Kerana ain di Malaysia ni tak banyak sangat. Walaupun ain ni pada asalnya bukan pada hasad saja, walaupun takjub, ujub, ain ni satu penyakit. Kalau kita pergi negara Arab, ain tu cukup tinggi. Hasad depa pun cukup kuat. Tapi nak kata banyak tak banyak berapa persen, berapa ratus orang hasad, Allahu alam. Tapi kalau orang kata tu banyak orang kata orang Melayu ni banyak hasad dengki. Tapi kita kalau tahu ya pun ataupun tidak benar ataupun salah, kita tugas kita memerangi hasad, kita betulkan hati kita ajak manusia untuk menjauhi sifat-sifat hasad dan dengki. Kemudian memerintahkan agar berbakti pada orang tua dan berbuat baik terhadap keduanya. Wasainal insan biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada 2 orang ibu bapaknya. Dia ajak seperti mana Uwais Al-Qarni memberi hak kepada ibu dan ayah dia. Ibu dia memenuhi hak anak dia. Dia jadi anak, dia memenuhi hak sebagai anak. Jaga mak dia, bawa mak dia pergi haji dan sebagainya. Sehingga akan disifati sebagai khair tabi'in. Sebaik-baik tabi'in. Uwais Al-Qarni. Diceritakan dia tu Rasulullah SAW, dia hidup zaman Nabi. Tetapi dia bukan sahabat. Sebab apa? Dia tidak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tak sempat jumpa. Kemudian Nabi SAW kata dekat Umar, jika engkau jumpa dengan Uwais Al-Qarni daripada Yaman, dia ada tanda sekian-sekian, maka mintalah doa kepada dia kerana doa dia itu mustajab. Kemudian lepas Nabi wafat, dia tak jumpa sampai Khalifah Abu Bakar, dia tak jumpa waktu dia jadi Khalifah. Kemudian setiap haji dia tunggu sampai satu hari dia jumpa dan dia dengan Ali saja sempat. Sahabat lain boleh tahu kata jumpa Uwais Al-Qarni, pakat cari dia dah balik dah. Pasal apa? Pasal apa doa dia mustajab? Kerana dia melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah dia. Jadi kalau kita nak minta doa kepada orang-orang yang doa dia mustajab, carilah orang yang mana berbuat kebaikan kepada ibu dan ayah. Cari orang yang berbuat kebaikan kepada ibu dan ayah. Ada orang berhenti kerja sebab apa? Nak jaga mak dia. Tinggalkan semua harta kerana apa? Nak jaga ayah dia. Orang macam ni kita minta dia doa kita. Kenapa? Boleh tak boleh? Boleh selagi dia hidup. Kalau dia mati tak boleh. Kenapa? Disifati Uwais Al-Qarni disifati kenapa dia ni? Kerana dia berbuat baik pada ibu dia, sanggup korbankan segala, kerana dia jaga sangat mak dia ni. Kira dia buat kebaikan kepada mak ayah dia lah. Nabi memuji dia, Nabi kata sesungguhnya doa dia tu mustajab. Kemudian para salaf memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, jiran, lemah lembut kepada hamba sahaya, menyambung kekerabatan, menyebarkan salam, mengasihi kaum fakir, miskin, yatim dan ibnu sabil, iaitu musafir yang kehabisan bekal. Okey. Di sini diceritakan orang-orang salaf memerintahkan untuk apa dia? Di antara akhlak-akhlak depa ni al-sunnah ni memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, buat baik, buat kebajikan kepada jiran. Kita ni buat baik tak semestinya bagi duit tuan-tuan. Tak mestinya kita bagi makanan. Tak semestinya kita bagi harta. Dengan kita cakap dia elok, tanya khabar dia setiap hari pun kita jadi satu kebaikan. Itu pun terjadi amal soleh. Sebarkan salam, bagi salam, jumpa jiran bagi salam. Itu pun kebaikan. Walaupun kita tidak ada harta, kita tidak ada wang.
Duit pun tak nak bagi apa, tak ada apa. Tak ada. Kita bagi salam, cakap baik dengan dia, tanya khabar dia, ambil tahu pasal dia ada penyakit ke, susah apa. Kita ambil tahu. Kalau ataupun tak, kita pun ada ambil tahu pun nak jaga, jangan bagi rosak rumah jiran. Ni belau kucing tapi sampai kucing pergi berak rumah jiran, ini masalah. Ini menyusahkan jiran. Ataupun kita tanam pokok yang mana pokok tu tumbuh sampai masuk pagar jiran, rosak pergi pagar-pagar, patah pula dahan, kena bumbung jiran pula. Pasal apa? Okey, pokok kita tanam. Tak boleh. Kemudian menyambung silaturahim. Yang mana dah jauh-jauh ambil. Kenal-kenal salam balik, sembang, sambung, ikat. Kemudian sebarkan salam dan mengasihani kaum fakir. Kesian dekat kaum fakir, bukan kesian saja. Oh kesian, tak. Maksudnya apa? Doa kat dia ke? Ataupun kita bagi sedekah kat dia ke? Oh tak mampu nak bagi sedekah, tengok orang lain boleh bagi sedekah, kita sokong dia ke? Dah kita tak mampu. Ni dah tak mampu tapi duk kata kat dia lagi. Dah kita sokong dia. Sebab apa? Apa yang dia buat tu benda baik. Bukan benda jahat. Dan kemudian dia menolong orang fakir, menolong orang miskin, membantu orang yang susah, memberi semangat pada orang yang dah jauh dengan Tuhan. Apakah tugas kita? Kita tak mampu. Nak bagi duit kita tak ada duit. Nak bagi harta kita tak ada harta. Kita pun orang susah. Kita nak buat macam mana pun kita tak ada ilmu macam mana nak dakwah dekat orang yang jauh dengan Tuhan. Ataupun kita tak mampu nak keluar macam dia. Khalas, kita buat apa? Kita sokong dia, kita bagi semangat kat dia. Kita doa semoga Allah berikan dia hidayah, berikan taufik, semoga Allah memudahkan urusan dia. Khalas, itu tugas kita. Ni dak buat pun tak buat. Tolong pun tak. Lah kali serang dia pula. Ini masalah. Mengasihani kaum miskin, anak yatim dan piatu dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal. Dia musafir, bekal tak ada. Bukan bekal tak ada, maksudnya apa? Habis. Kira dia kata dia bawa 1,000, dia pergi musafir, tiba-tiba duit dia pun habis. Tersadai dekat mana-mana ke, dekat gurun ke. Ataupun dia nak balik kampung dia dekat Johor, dia terlekat dekat Pulau Pinang, kereta pun hilang, kena curi ke. Musafir. Yang mana ditimpa musibah, yang terputus bekalan dia, tak ada. Maka kita pun kena kasihani dia lah, kena kesian kat dia. Kena berkasih sayang dengan dia, kena tolong dia, bagi jalan keluar untuk dia, membantu dia, beri semangat untuk dia sehingga sampai ke tempat tujuan dia. Sebab tu diceritakan orang musafir tuan-tuan. Yang mana mereka ni, orang musafir, mereka ni kalau di Yaman, orang musafir di Yaman, ni cerita ni di Yaman ni. Kalau dia musafir, contoh dia daripada Hadramaut ataupun dia daripada Adan nak ke Mahrah. Adan nak ke Mahrah. Adan ni dia di hujung, tapi lah ujung. Mahrah pun hujung pada Oman. Dia daripada Adan nak pergi ke Mahrah. Dia turun dekat Hadramaut. Ni kawan saya ni. Dia turun ke Hadramaut. Waktu dia musafir tu, dia tak ada duit. Dia nak pergi Sana'a tau. Dia sebenarnya tujuan dia daripada Adan, Hadramaut, Mahrah, terus patah balik pergi dekat satu tempat tu nama dia Seun. Daripada Seun terus nak ke Sana'a. Waktu dia pusing lagu tu, dia naik ke Syahan, masuk ke Seun. Sampai dekat Seun, dekat Hadramaut, dia berhenti. Kemudian datang satu orang, dia berhenti di Seun tujuan. Dia nak cari kabilah dia. Sebab apa? Dia ni orang Indonesia yang mana duduk dekat Indonesia, tetapi dia orang Arab. Dia nak cari nama orang kabilah dia, ziarah kampung-kampung dia gitu. Kemudian ada orang ramai kat dia kata nah duit. Bagi duit bukan RM1 2 tuan-tuan. Kalau kita convert ke Malaysia tu hampir RM400. Bagi makan 2 hari duduk rumah tidur sana. Hari ketiga bagi pula duit lagi untuk musafir. Ini adab orang Yaman, tengok macam mana lagu mana mereka menghadapi orang musafir. Kalau contoh di Sumatra, di pulau di Yaman, Sumatra, diceritakan orang-orang yang musafir datang ke Sumatra, dia nampak kata musafir, dia perebut. Ada yang sembelih kambing. Ada yang kata khalas malam ni tidak rumahku. Sampai kan ada orang kata tak mau tolak tu kira berkelahi dengan mulut lu. Awak tak mau. Kenapa? Mereka meyakini orang musafir itu pembawa rezeki. Kenapa?
kerana orang yang datang tamu pada orang yang menyambut tamu itu pintu rezekinya luas, dibuka oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian di Ma'rib ni cerita yang sebenar ni, cerita betul bukan cerita bohong lah. Di Ma'rib kawan saya dia waktu musafir tu depa tarik dia masuk rumah, bukan nak culik, bukan nak suruh sembunyi dah tak, nak bagi suruh tidur rumah dia. Sebab apa? Dia kata musafir, tama-tama habaq kata daripada Indonesia, daripada Malaysia. Allah depa cukup suka. Tarik masuk dalam rumah tu. Kalau nak keluar tu sampai berkelai, sampai bawa tapang keluar. Jangan keluar. Ada orang rebut pula. Lepas ni tamu ni rumah aku pula. Lepas ni tetamu ni rumah aku pula. Berebut. Kerana apa? Masing-masing memuliakan orang musafir. Tapi kita tak ada. Kita tak ada. Semoga kita ni mengambil pengajaran. Kita pun buatlah. Sama. Tengok orang musafir kita bantu dia. Kemudian para salaf mereka melarang bermegah-megahan, ujub, bangga diri, zalim, menzalimi manusia dengan tanpa hak, dan memerintahkan agar menetapi keadilan dengan dalam segala hal. Maksudnya apa? Mereka ini orang salaf, orang ahli sunnah, sifat-sifat dan akhlak mereka melarang manusia, bahkan mereka memerangi orang-orang yang mana disifati sifat ujub, bangga diri, rasa hebat dah, rasa cukup kuat ni lawan, sombong. Kemudian mereka menentang pelaku kezaliman, kezaliman daripada lawan. Bukan lawan suruh pergi bunuh dah, lawan apa? Dengan tulisan, dengan perkataan, dikritik dan sebagainya. Kemudian meminta pada kerajaan ataupun pemerintahan waktu itu untuk melakukan keadilan pada rakyat. Kemudian tidak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhak biwajhin talqin. Janganlah meremehkan kebajikan sedikit pun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Kemudian mereka melarang untuk berburuk sangka. Berburuk sangka. Husnuzan. Su'uzan. Kalau husnuzan sangka baik, su'uzan. Bersangka buruk. Kemudian tajassus, mencari-cari kesalahan dan memperhatikan rahsia kaum muslimin. Kerana yang demikian itu dapat merosakkan hubungan sosial, memecah belah persaudaraan dan menanamkan kerosakan. Mereka tidak marah untuk kepentingan diri mereka sendiri kerana mereka memahami fiqhul ghadab, fiqh tentang marah, fiqhul ghadab. Fikih tentang marah. Tayyib, di sini nak cerita apa siapa? Kita ambil last ni last. Okey. Melarang untuk berburuk sangka ni pertama. Su'uzan. Berburuk sangka ni apa? Apa maksud? Bila sebut larangan untuk berburuk sangka, bermaksud perintah untuk berbaik sangka. Larangan untuk berburuk sangka bermaksud diperintahkan untuk kita berbaik sangka. Larangan untuk tinggal solat maksud diperintah untuk solat. Larangan untuk larangan untuk tinggal puasa tu dilarang, maka diperintah untuk berpuasa. Kemudian para salaf, di antara akhlak mereka melarang para umat Islam, muslimin yang berburuk sangka dengan di antara orang muslimin sendiri. Saya rasa dia ni riak kot, dia sedekah ni riak. Saya rasa dia ni buat ni bukan kerana Allah Ta'ala ni. Ini buruk sangka. Kita hukum secara zahir. Apa yang dia buat itu kebaikan? Naam. Dalam hati, Allahu a'lam. Terserah dia dengan Tuhan. Saya rasa dia ni jahat naknya. Saya rasa dia ni tak betul. Saya rasa dia ni dulu dia buruk sangka habis dengan orang. Habis semua orang dia kata pelik-pelik. Tak boleh. Diperintahkan untuk kita bersangka baik. Oh, dia nipu. Kita tak tahu. Dia main cakap elok dengan kita. Khalas kita beriman. Beriman mempercayai apa yang dia buat. Kemudian tajassus, jasus, spy, mencari-cari kesalahan dan memperhatikan rahsia kaum muslimin tak boleh, haram. Kita pergi jasus orang Islam, pergi tengok mengendak rumah dia buat apa. Ataupun kita contoh ni, kita buat satu benda, contohnya aplikasi apa-apa, kita pergi buah gambar yang tak betul, lepas tu kita pergi check tengok kawan ni betul tak betul je ni, orang ni bagus tak bagus. Kita pun pergi mesej dia. Ataupun kita pergi mengendap rumah dia.
Ataupun kita duk ikut dia. Pasal apa? Nak cari kesalahan dia. Ataupun kita roset telefon dia. Ni termasuk ni. Buka telefon orang Islam. Buka telefon cek. Apa dia buat? Haram. Tak boleh. Jasus haram. Kerana yang demikian itu dapat merosakkan hubungan sosial. Kemudian memecah belah persaudaraan dan menanam kerosakan. Mereka tidak marah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kerana mereka memahami fikih tentang marah. Allah musta'an. Baik, tapi kalau kita sebut tentang spy, adakah dia benar dalam Islam? Boleh kalau dia mencari kesalahan-kesalahan orang kafir. Ataupun mengambil tahu taktik-taktik yang mana ia menyebabkan berlaku kezaliman kepada negara-negara orang Islam. Dia pergi hantar spy untuk spy orang Yahudi. Boleh. Itu yang diminta. Nabi SAW pernah hantar sahabat untuk mencari maklumat tentang tentera Quraisy. Khalid Al-Walid pernah hantar sahabat dia tentera dia untuk pergi mengambil maklumat. Kalau kita hantar mengambil maklumat tentang orang kafir, kenapa mereka ni mengancam nyawa orang Islam, bahkan itu dituntut. Ataupun kita mengambil maklumat tentang kelompok-kelompok yang menyebabkan kerosakan di dalam Islam, menyebabkan fitnah dalam Islam. Contohnya, kita mengambil maklumat tentang Syiah. Kita hantar spy untuk spy Syiah. Ada dekat Malaysia ni. Ataupun kita hantar spy untuk mengambil maklumat tentang Al-Qaeda. Kerana mereka ni kelompok-kelompok yang merosakkan ketenteraman, kedamaian di antara orang Islam dan menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Maka itu diperintahkan. Itu boleh. Tapi kalau kita jumpa orang Islam, tiba-tiba kata-kata, "Mat aku nak cek hangnya." Ataupun kita pergi mengendak dia, ataupun kita pergi nak tahu dia, nak test dia, nak uji dia, semua kita nak buat. Nak ambil tahu pasal dia, nak spy dia, maka ini haram. Yang mana dia dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wal kadhimin al-ghaidh wal 'afin 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian sebagai penutup, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalangan salaf mentauladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlaknya dan menjalankan segala perintahnya. Mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Jika kita ingin selamat, maka kita harus mengikuti jejak salaf. Kita yang mengikuti jejak salaf, kita yang sahih. Semoga Allah SWT meridai kita semua. Allah SWT utus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bila kita mengaku kata kita ahli sunnah, bukan kita ikut hanya segi ibadat saja. Sembahyang kita macam Nabi saja cukup. Tak? Ataupun akidah kita macam akidah Nabi tapi akhlak tak cukup. Tak cukup. Ahli sunnah ini meliputi semua. Setiap bentuk, setiap posisi, setiap cabang. Akhlak kita ikut, adab, apa lagi, fiqh mayang kita, akidah kita lagu mana, kemudian muamalah kita dengan manusia lagu mana, perniagaan kita ikut Nabi, semua kita ikut Nabi, insya-Allah kita akan mendapat kejayaan. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ini. Jadi semoga ia bermanfaat tuan-tuan dan kita ambil sebagai nasihat. Bila kita dengar semua ni, kita baca semua ni tentang sifat-sifat para salaf dan sebagainya, kita ambil pelajaran. Jangan kita dengar saja, ambil dak pun. Jadi insya-Allah semoga Allah jadikan kita orang yang betul-betul pegang teguh pada Al-Quran dengan sunnah. Kemudian sebelum saya tutup, sikit lagi saya ambil dakwah kepada manhaj salafus salih bertujuan untuk membangun generasi yang sesuai
dengan generasi pertama yang terdidik di tangan Rasulullah SAW. Dan Allah SWT telah memuji Rasulnya dan dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tayyib. Jadi, dah kita baca tentang sifat-sifat dan akhlak-akhlak para salaf, maka kenapa kita ambil salaf sebagai ikutan kita? Kerana Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, khairun nas qarn, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Zaman yang terbaik zaman aku, kemudian selepas aku, kemudian selepas aku. Kemudian qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang terdahulu, orang muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti jejak mereka. Ini para salaf. Kita para salaf ni orang sabiqun, orang yang terdahulu. Kita ikut mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada diri mereka sendiri. Maka dengan itu kita baca tentang sifat-sifat dan akhlak-akhlak para salaf dan kita ikut mereka, jejak mereka. Bagaimana akhlak dan budi pekerti mereka dalam menghadapi setiap benda, menghadapi hasad, menghadapi dan segala sesuatu. Maka kita ikut dengan sebaik mungkin. Jadi cukup setakat ini. Semoga ia bermanfaat tuan-tuan. Maka saya akhir majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.